السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT bertemu lagi kita pada malam yang berbahagia ini. Seperti mana yang telah dijadualkan, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera di bawah rahmat, limpahan rahmat Allah SWT. Selesai kita telah sama-sama solat fardu maghrib berjamaah, dan insya-Allah diikuti dengan majlis muzakarah ataupun kita kata majlis ilmu. Mudah-mudahan di sana ada manfaat hidup kita di dunia dan di akhirat ini, insya-Allah. Okey, kita sambung lagi pembelajaran kita di dalam kitab Tajwidul Quran Rustam Usmani, dan insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita sambung lagi pada muka surat yang kalau dalam cetakan kitab lama tu surat 21 surat 21 okey. Atau cetakan yang kitab baru tu mungkin 22. Dia sebab ada cetakan kitab baru okey. Kita masih lagi di bawah tajuk sifat huruf sifat-sifat huruf, dan kita telah pun selesai membincangkan sifat-sifat yang berlawanan. Okey, semuanya ada 10 lah sifat-sifat yang berlawanan yang kita telah sama-sama kita bincangkan pada pembelajaran yang lepas. Dan insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita masuk pada keterangan sifat-sifat tunggal. Okey. Jadi kita tahu semuanya ada 17 sifat. 10 tu dirangkumkan ke dalam sifat-sifat yang berlawanan, dan 7 sifat itu dikategorikan adalah pada sifat yang tunggal. Okey, jadi hari ini kita pergi dulu pada keterangan sifat-sifat yang tunggal tu. Okey, dalam muka surat 21 dalam kitab. Sifat-sifat tunggal yang tidak berlawan ada 7 sifat. Bermaksud dia tak ada lawan lah, tidak berpasangan. Jadi kalau sebelum ni sama-sama kita bincangkan huruf hijaiyah yang kita bincangkan pada sifat yang berlawanan mesti mencukupi sebanyak berapa huruf? 29 kan? Dia berlawanan tu dia mesti cukup 29. Okey. Tapi kalau pada sifat yang tunggal ni
kita tak payah kira dah 29 tu. Sebab apa yang ada dalam sifat tunggal tu dia akan habis kat situ je. Contoh kalau ada 3 huruf lah. Kalau ada 7 huruf, 7 huruf lah. Kalau ada 5 huruf, 5 huruf lah. Jadi dia jumlahnya tak akan jadi 29 dah. Okey, kita pergi dulu sifat yang pertama. Pada sifat yang tunggal tu apa dia? Dipanggil as-safir. Kita sama-sama as-safir. Okey, kalau tengok ejaan bahasa Melayu tu as-safir. Kalau safir ni safarah apa musafir lah, jalanan ni. Ini safir sad, huruf sad, as-safir. Okey. Apa dia as-safir ni? Okey. Jangan sebut safir Kalau eja Melayu ni kata safir kan. Dia safir dia huruf sad safir. Okey. Apa dia safir? Safir menurut bahasa adalah bersiul atau berdesir. Bersiul atau berdesir. Biasa kalau berdesir ni bersiul ni macam burung. Kalau apa bersiulan lah, berkicauan macam tu. Kalau burung okey. Itu dari sudut bahasa lah berdesir atau bersiul, berdesir. Menurut istilah ilmu tajwid, menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir dan kuat dari antara dua bibir mulut. Bunyi desiran ini seakan-akan bunyi suara unggas. Hurufnya 3, iaitu apa dia? Sad, Zai dan Sin. 3 huruf saja. Sifat tunggal pada safir ada berapa huruf? 3 saja. Kalau kita dulu kita bincangkan sifat berlawanan, kalau dah 3 bakinya 26 kan, pergi kepada sifat yang satu lagi Tapi kalau pada sifat yang tunggal dah ada 3 dekat sini, yang lebih tu tak payah kira dah. Sebab dia ada pada safir ni 3 huruf ni saja. Tidak ada pada huruf yang lain Okey. Iaitu bunyi desiran bunyi desiran dan kuat dari antara 2 bibir mulut. Maksud 2 bibir mulut ni dia melibatkan ketiga-tiga huruf ni dia melibatkan makhraj lidah. Okey, melibatkan makhraj lidah. Okey, kita lihat dulu huruf yang pertama. Okey. Dia kata bunyi desiran huruf sad yang paling kuat diikuti zai dan sin. Okey. Okey, ini kalau dari dari sudut dia punya, kalau kita kata martabat lah, martabat yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, jadi huruf sad ni kita dah tahu dah, sebelum ni kita bincangkan pada makhraj huruf. Huruf sad, zai dan sin ni adalah hujung lidah, huruf hujung lidah. Okey. Jadi bila kita sebut sad, kalau kita matikan dia jadi as. Dia ada sikit dekat situ. Kita tak boleh lekat. Kalau lekat dia jadi as, gitu tak jadi. Dia as. Jadi desiran sikit tu dipanggil safir. Kalau surah Al-Asr tu belakang dia ada ra wal as ra kan. Tapi huruf sad ada sebelum tu kan. Tapi bila dimatikan dia mesti ada desiran. Huruf sad kalau kita bariskan pun dia ada bunyi, tapi tak berapa kuat lah, tak nampak ada sangat. So, si, su. So, si, su. Huruf sad. Kalau kita buat so, si, su tak jadi, dia jadi so, dia ada sikit. Huruf sad itu desiran pada huruf sad. Kalau kita matikan huruf sad tu, kalau baca sad tu dia ada walah belakang kalau ejaan sad alif dal yang dulu kita belajar mula-mula sadun sad kan. Tapi huruf sad tu dia ada desiran, bunyi desir huruf sad. Tapi bunyi dia agak tinggi sedikit sebab dia huruf isti'la. Huruf sad, huruf isti'la kan. Jadi itu bunyi yang pertama iaitu huruf sad yang ada safir. Yang kedua huruf zai. Huruf zai. Okey, huruf zai ni kalau kita lihat dia hampir kepada zal kan. Dia hampir zal dengan va. Tapi huruf zai ni dia hujung lidah tapi dia belakang gigi zai.
Okey, di sini zai pun dia ada safir. Kalau kita tengok, kalau huruf sad dalam bintang tu dia kata apa? Berdesir seperti suara angsa, huruf sad Kalau zai ni berdesir seperti lebah. Z, z gitu. Az. Okey. Kalau bariskan atas, bawah, depan, za, zi, zu. Za, zi, zu. Jadi kalau kita baca za, dia tak boleh za gitu. Dia mesti dia ada z. Kalau sebutan zal tak ada kalau huruf zal tak ada. Zal yang pendek tu itu za, zi, zu. Kalau zai dia ada desir, zai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang pertama ya zal. Yang belakang tu semua huruf zai. Yang pertama idza kan. Yang lain zul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr kan. Huruf zai. Jadi di situ ada macam lebah. Kalau kita tadi dia kata bunyi zai tu macam bunyi apa? Seperti lebah. Z. Kalau dalam kartun tu dilukis gambar kartun orang tidur dia apa-apa dia ada zek tidur kan. Macam tu. Tapi itu gambaran ni tapi kalau bunyi dia ada desiran pada huruf zai tu. Kalau kita baca dan sebagainya tu memang kena bunyikan sedikit. Kalau matikan dia agak kuat sikit. Az, iz, uz. Tapi huruf zai ni dia rendah sedikit daripada sad. Sebab dia huruf apa? Huruf istifal. Kalau huruf sad tadi huruf isti'la. Itu bagi sifat yang berlawanan. Tapi pada safir dua-dua ni sama. Dia ada desiran. Okey, kemudian yang ketiga diikuti huruf apa? Di situ sin. Huruf sin. Jadi berdesir seperti belalang. Di situ seperti belalang kan. Ini ulama dah kaji. As kalau kita matikan Jadi huruf sin ni biasa kadang jelas kadang. Kalau kita baca surah apa? Surah akhir sekali. Yang ke-114. Surah An-Nas kan. Qul a'udzu bin nas. Dia tak boleh bin nas matikan gitu je. Nas sikit. Itu dipanggil safir. Tapi jangan terlebih safir Terlebih safir dia jadi nas. Kita terlalu melirik tak boleh. Dia sikit je dekat hujung sifat tu. Macam baca Fatihah kan ada kan huruf sin yang mati kan. Nasta'in, mustaqim kan. Nas. Di situ ada safir. Dan di situ juga ada hamas. Hamas tu sifat berlawanan yang sebelum ni yang kita belajar. Dan sin juga ada safir. Bismillah, kita baca bismillah kan. Sebab tu bismillah dia tak boleh ada qalqalah. Kalau dia qalqalah dia jadi bismillah. Dia tak ada dah safir. Bismillahirrahman tak boleh. Mesti bismillah. Kalau kita lantunkan qalqalah jadi bismillah. Salah lah. Okey. Jadi huruf sad, huruf zai dan huruf sin di sini satu yang persamaan ketiga-tiga huruf ni adalah safir dipanggil. Ada desiran Okey, jadi kalau ada setengah kitab dia kata ada yang desiran akbar. Kemudian ada awsat. Ada yang ketiga dipanggil asghar. Desiran kecil, besar, tengah dan kecil tapi kedudukannya yang mudah untuk kita faham, ketiga-tiga ni mesti ada desiran pada huruf tersebut. Tapi jangan terlampau desirnya terlampau panjang. Dia sekadar nas gitu, sikit gitu. Kalau kita kata as, sad dia as. Okey. Zai, az sikit. Dia hati-hati kalau lagi dia bertanda mati Kalau huruf yang bertanda mati ni biasa kalau kita biasa berlaku lah kadang kalau kita mungkin tak perasan. Terkadang kita lantunkan dia jadi qalqalah.
Cuma perasan tak perasan ni lah kadang kan kita punya lidah tu. Qalqalah ada juga tapi dia lepas ni, sifat yang dimatikan, huruf yang dimatikan. Okey, kemudian dia kata apa? Perbezaan sifat safir dengan hams. Perbezaan safir dengan hams, dia macam sama macam sama tapi lain. Sebab safir sifat tunggal, hams ni sifat berlawanan kan. Safir adalah desiran nafas. Kalau safir yang 3 huruf ni, huruf sad, huruf zai dan huruf sin ni adalah apa? Desiran nafas yang lebih kuat berbanding dengan hams yang sekadar membunyikan hurufnya dengan hembusan nafas yang lebih ringan. Maksudnya kalau kita lihat di sini, safir ni lebih kuat daripada hams. Kalau dia, tapi kalau kita lihat huruf-huruf ni kadang ada pada sifat hams secara tak langsung. Cuma kita perasan tak perasan ni. Kalau kita sebut kan, kita baca bismillah tu, safir pun ada, hams pun ada pada huruf sin. Sebab sebelum ni kita dah bincangkan satu huruf paling kurang dia ada berapa sifat? 5 sifat kan, paling kurang. Jadi kalau huruf sin tu ditambah lagi lah pada sifat safir. Kemungkinan satu huruf tu dia akan jadi 6 ataupun 7 sifat. Kerana apa? Ditambah dengan sifat yang tunggal. Kalau yang tunggal dekat sini dalam kitab ni, yang pertama ni adalah dah ada 3 dah huruf kan. Huruf sad, huruf zai dan huruf sin. Jadi 3 huruf ni apa dia? Dipanggil safir. Sifat yang tunggal yang pertama. Okey. Jadi selesai 3 huruf ni. Dah tak ada dah, bakinya kita dah tak payah fikir lah. Safir 3 huruf. Okey. Kemudian seterusnya sifat yang tunggal di sini dalam kitab ni membincangkan apa dia? Ni tajuk ni popular biasa. Apa dia? Yang nombor 2 tu al-qalqalah. Qalqalah. Qalqalah ni kalau kita perasan dia di antara tajuk yang popular dalam hukum tajwid. Sebenarnya dalam hukum tajwid, sifat qalqalah ni dia adalah salah satu tajuk yang kecil di bawah sifat huruf. Pecahan daripada tajuk sifat huruf yang tunggal. Tetapi sebab kita dulu macam saya lah, kita kenal qalqalah ni kadang masa belajar sekolah agama tu memang dah popular sebab kita baca surah lazim tu yang akhir tu biasa surah apa dia yang ada qalqalah, surah al-falaq kan, surah al-ikhlas, surah al-masad, tabat yada. Tu tiga surah ni dia popular dengan qalqalah. Sebab tu tajuk qalqalah ni dia popular sebenarnya. Tapi kalau dalam ilmu tajwid, dia adalah pecahan daripada sifat huruf. Pecahan daripada sifat huruf, iaitu sifat huruf yang tunggal. Tapi kalau ada setengah kitab kadang dia letak tajuk tu khusus. Maksudnya tajuk tu di-highlightkan lah, qalqalah. Okay. Apa dia qalqalah ni? Kalau kita lihat qalqalah, kalau baca dekat situ dalam rumi tu kalkalah. Jangan baca kalkalah, dia qal, huruf qaf. Kalau jawinya tu apa, dia punya bahasanya qal, jangan qal okey. Okey kau ni al-qalqalah. Okey, biasanya qalqalah lah, kita panggil qalqalah. Qalqalah menurut bahasa bergerak-gerak dan gementar. Bergerak-gerak dan gementar dari sudut lughah ataupun dari sudut bahasa. Menurut istilah ilmu tajwid, bunyi lantunan yang kuat daripada makhraj ekoran bacaan huruf bertanda sukun makhrajnya ditekan terlalu kuat dan dilepaskan dalam waktu yang singkat. Bunyi lantunan yang kuat daripada makhraj ekoran bacaan huruf bertanda sukun. Di sini kalau kita lihat, qalqalah ni dia melibatkan tanda sukun. Maksud tanda sukun ni tanda mati. Okey.
Cuma kalau kita lihat tanda mati ni kadang tak semestinya dalam Al-Quran itu kita cari tanda mati baru kita qalqalahkan, tidak. Terkadang memang kalau kita kata huruf itu bertanda mati, kita baca qalqalah ketika wasal ketika wasal. Contohnya qalqalah sughra lah biasa. Tetapi kalau diwaqafkan, okey, diwaqafkan memang tak jumpa tanda mati sebab dia ada baris. Yang mematikan adalah kita. Si pembaca tu dia mematikan huruf tersebut. Macam surah Al-Ikhlas lah. Qul huwallahu ahad. Ahad itu kan. Kalau dalam Quran kita tengok apa? Ahadun. Dekat ujung kalimah tu kita pun kata mana tanda mati. Ini tanda tanwin kan. Yang matikan adalah kita. Ada sukun mendatang dipanggil sukun mendatang lah. Allahus samad. Samad kan, mad dekat situ. Kalau ikut dalam Quran tu dia ada baris tetapi kita mematikan huruf tersebut disebabkan waqaf. Jadi dekat sini dalam kitab ni dia kata apa? Bunyi lantunan yang kuat daripada makhraj ekoran bacaan huruf bertanda sukun. Sebab tu saya kata bertanda sukun memang ada dalam Quran, dia bertanda mati. Tapi biasa kalau qalqalah kubra ni kebanyakannya kita akan jumpa huruf tu berbaris. Tetapi yang mematikan adalah si pembaca. Disebabkan waqaf. Okey. Kemudian dia kata apa? Huruf qalqalah ada 5. Huruf qalqalah ada 5 sahaja. Kalau safir tadi ada 3, qalqalah ni tambah sikit. Dia ada 5 huruf. Jadi kita dah tahu 5 huruf ini mesti dibaca dengan sukun, dimatikan mesti dibaca dengan sukun. Apa dia huruf dia? Okey, dalam situ dia tulis qutbujad. Ataupun kita lihat huruf dia apa? Qaf, ta, ba, jim dan dal. Qutbujad. Ataupun setengah orang kata dia kata baju dah kotor. Ba, jim, dal, qaf, ta. Itu pulanglah, itu kita nak ingatkan macam mana kan, baju dah kotor. Tapi jangan baju dah kotor dia jadi kotor gitu kan. Sebab nak ingat huruf tu kan. Ba, jim, dal, qaf, ta. Tapi kalau dalam kitab qutbujad dia mana qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi ada 5 huruf ini. 5 huruf ini adalah huruf qalqalah. Okay, kalau kita tolak 29 ada baki berapa? 24 kan? Jadi 24 tu tak payah fikir lah sebab dia sifat tunggal. Kalau dalam sifat berlawanan kita kena tengok 24 ni pergi ke mana. Tapi kalau yang sifat yang tunggal, bila dah ada 5 huruf dekat sifat yang tunggal ini, bakinya dah tak payah dah. Dah tak payah kira dah. Sebab dia tak ada dah. Okey, hurufnya mesti bertanda sukun atau dibaca sukun mendatang. Ini tadi yang saya terangkan tadi hurufnya mesti bertanda sukun atau dibaca sukun mendatang kerana berhenti bacaan di atasnya. Jadi kalau kita lihat memang ada di dalam huruf, di dalam Al-Quran huruf 5 yang ke-5 huruf ni kadang ada tanda mati. Dan biasanya huruf yang 5 huruf ni yang bertanda mati dibaca dengan qalqalah sughra. Nanti dia ada pecahan. Dalam bab qalqalah ni dia ada pecahan. Kalau sifat huruf yang lain tak ada pecahan. Kalau qalqalah ni dia punya perbahasan dia agak panjang sikit daripada sifat-sifat huruf yang lain. Okey. Sifat qalqalah tidak dinyatakan jika hurufnya berbaris atau berlaku idgham pada huruf qalqalah. Jadi katakanlah kalau kita jumpa dalam Quran, memang kita jumpalah dalam Quran 5 huruf ni kadang dia bukan bertanda mati ataupun dia dibaca bukan dengan mati, bukan dibaca dengan sukun lah. Kalau begitu tidak dihukumkan qalqalah. Okey, tidak dihukumkan bacaan itu qalqalah. Kan? Contohnya kalimah apa? Wa ja'ala. Contohnya lah, kita baca wa ja'ala. Huruf jim tu kan huruf qalqalah kan? Tapi dibaca dengan baris atas. Maka tak berlakulah hukum itu qalqalah.
Sebab di antara syarat nak jadi qalqalah ni, 5 huruf ini mesti dibaca dengan sukun, dengan mati. Itu qalqalah. Kalau walaupun dia huruf qalqalah, kalau dia berbaris, dia tidak dihukumkan qalqalah. Dia tidak dihukumkan qalqalah. Okey. Ia terbahagi kepada 2 bahagian. Ini perbahasan dia, yang pembahagian asal ni dia ada 2 Yang ni cumanya nanti dia ada satu penambahan, dia huruf akbar tu nanti kita akan bincangkan. Okey, yang pertama, kalau sifat tunggal yang lain dia tak ada pecahan, dia tak ada bahagi. Kalau qalqalah ni dia ada pecahan. Apa dia? Yang pertama dipanggil qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Okey, cuba ikut qalqalah sughra. Ataupun ada setengah kitab dia panggil asghar. Tu kadang dalam kitab ni kadang nama tu kadang beza sikit je, tapi benda yang sama. Okey. Iaitu apa dia? Qalqalah kecil ataupun kurang kuat. Kalau dalam kitab tu lah penulis tulis. Huruf qalqalah bertanda sukun di tengah kalimah atau di hujung kalimah ketika ia dibaca bersambung. Jadi qalqalah sughra ni, keberadaan huruf qalqalah ni, dia berada di tengah kalimah atau di hujung kalimah. Kemungkinan ada di tengah kalimah, kemungkinan ada di hujung kalimah ketika ia dibaca bersambung. Maksud baca bersambung ni dibaca dengan wasal, dia tak waqaf. Sebab tadi saya kata qalqalah ni kadang dia melibatkan waqaf dengan wasal, pembacaan sambung ataupun bacaan berhenti. Okay. Jadi kalau qalqalah sughra ni, syarat dia mesti dibaca dengan wasal. Dia tak boleh baca dengan waqaf. Qalqalah sughra. Okey. Kemudian dia kata, kerana bunyi pantulan qalqalah dibaca bersambung dengan huruf berikutnya, maka ia dibaca tidak terlalu kuat. Dekat situ dia ada contoh Okey. Jadi ini qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra ni dibaca dengan lantunan yang tak kuat daripada qalqalah nanti qalqalah kubra. Lawan dia lah maksud. Tapi dia bukan sifat berlawanan perlu diingat. Ini pembahagian qalqalah. Sifat dia tetap qalqalah. Jangan kita keliru. Tapi ada pula qalqalah sughra, qalqalah kubra. Itu bukan berlawanan itu bukan sifat berlawanan. Sifat dia tetap qalqalah, cuma dia ada pembahagian dia kat situ. Itu kita kena jelas. Nanti kita takut terkeliru, kita kata qalqalah ini qalqalah sifat yang berlawanan. Tapi dia bukan sifat berlawanan. Okey, apa dia contoh dia? Cuba kita tengok kat situ. Okey, daripada kanan kita tengok. Okey. Kalimahnya apa? Bimiqdarin. Okey, cuba ikut bimiqdarin. Rasa ni semua sama Kalau kitab baru pun rasa contoh yang sama. Okey, jadi di sini first kali kalau kita lihat contoh bimiqdarin tu, kita lihat ada berapa huruf qalqalah. Huruf, saya tanya dulu, ada berapa pada kalimah bimiqdarin tu, ada berapa huruf qalqalah? Ada berapa? Tadi saya dengar ada 3 kan? Jawapan dia ada 3. Saya tanya huruf qalqalah, huruf qalqalah ada 3 dekat situ. Yang pertama huruf apa? Huruf ba. Kedua huruf qaf. Ketiga huruf dal. Tapi kita tengok cukup tak syarat dia yang nak katakan hukum dia ni qalqalah. Okey, kita tengok huruf ba. Ba itu bertanda mati ataupun tidak? Tak mati kan? Dia berbaris di bawah. Jadi dah tak terima lah walaupun huruf tu huruf qalqalah. Okey, kita tengok huruf yang kedua di situ, huruf apa dia? Qaf. Huruf qaf kan? Huruf qaf bertanda mati tak? Mati kan? Dekat sini macam dah kena dah dia punya syarat dia. Kalau huruf yang ketiga
Selepas huruf qaf tu huruf apa? Dal. Huruf dal huruf qalqalah, betul? Tetapi dal itu huruf yang berbaris. Maka huruf ba tidak dikirakan hukum qalqalah. Huruf dal yang selepas qaf itu juga tidak dikirakan hukum qalqalah, tetapi mana yang dikirakan qalqalah? Pada huruf qaf. Jadi bacaannya bimiqdah. Kita tak boleh baca bimiqdarin. Kalau kita baca bimiqdarin, kita tak lantunkan, tak boleh. Lantunan tu sedikit bimiqdah. Itu dinamakan qalqalah. Di sini dipanggil qalqalah apa? Qalqalah sughra. Sebab dibaca wasal. Wasal tu maksud bimiqdah. Lepas miq tu kita masuk huruf da terus. Sebab kita tak waqaf di situ. Memang tak boleh waqaf sebab di tengah kalimah. Di tengah kalimah kita tak boleh waqaf. Sebab huruf qaf itu di tengah-tengah kalimah. Okey. Contoh yang kedua, kita lihat apa dia? Contoh yang kedua, kalimah yang kedua tu mutmainnah. Okey, ikut mutmainnah. Dekat sini huruf apa? Ada berapa huruf qalqalah? Ada satu je. Ada satu je kan? Iaitu huruf apa? Huruf pa. Huruf pa dan pa itu bertanda mati. Jadi kita kena baca mutma. Tak boleh baca mutma tak boleh. Mutma. Selepas huruf pa tu dilantunkan, masuk terus pada mim. Hati-hati huruf ta ni kalau tersalah sebut dia akan jadi huruf ta. Mutma. Tapi huruf ta ni dia tinggi huruf istilah. Tadi huruf qaf juga huruf yang tinggi, huruf ta juga huruf tinggi istilah, huruf yang dibaca dengan tinggi Jadi kalimah mutmainnah kena baca dengan qalqalah. Qalqalah apa? Sughra. Okey. Huruf ta juga berada di tengah kalimah. Okey. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Okey. Rabbi habli. Okey, kau Rabbi habli. Okey, ada berapa huruf qalqalah? Ada 2. Dan dua-duanya huruf ba. Okey, cuma kita lihat huruf ba yang pertama. Ada tanda mati? Tak ada kan? Dia ada sabdu dan berbaris. Tapi rob ni dia boleh jadi qalqalah, tapi qalqalah tu nanti kita bincangkan. Dia ada penambahan Dia boleh jadi qalqalah sekiranya dia waqaf. Cumanya waqaf dekat situ tak sesuai lah kan. Okey, yang kita nak fokus di sini adalah huruf ba yang bertanda mati tu. Rabbi habli, tak boleh kita baca Rabbi habli. Kalau kita baca Rabbi habli tak dilantunkan, tak ada qalqalah. Mesti Rabbi habli, Okey, di sini kalau kita lihat hab dekat situ dia seolah-olah macam hujung kalimah kan dia tak bersambung kan dengan huruf lam, perasan tak? Dia tak bersambung kan. Jadi di sini dia tak sama syarat macam yang pertama dengan kedua tadi Kalau kalimah pertama dengan kalimah yang kedua tadi, qalqalahnya berada di tengah kalimah. Tetapi pada habli ni dia seolah-olah macam berada di hujung kalimah. Perasan Tetapi walaupun dia di hujung kalimah, dibaca dengan wasal. Dibaca dengan bersambung sebab ada li tu. Li tu ganti nama lah li. Bagiku kan. Jadi huruf ba tu dia tak sambung dengan lam. Tetapi disebabkan kita baca wasal, maka hab tadi dia jadi qalqalah sughra. Dilantunkan. Dilantunkan. Boleh je kalau hab tu nak jadi qalqalah kubra, Rabbi hab. Tapi tak kenalah sebab ada li belakang tu. Kita kena habiskan bacaannya Okey. Ada Rabbi habli Okey. Cuma dari sini tadi kita kata ada juga qalqalah sughra yang berada di akhir kalimah, tetapi dia ada tanda mati
Macam kita baca, saya bagi contoh satu, kalimah surah Al-Ikhlas biasa kita baca. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam. Yalid tu hujung, macam kira hujung kalimah kan, yalid. Wa lam yulad. Kita tak baca lam yalid wa lam yulad. Tak baca kan? Kita baca lam yalid wa lam yulad. Macam tu. Dibaca itu. Ada setengah kitab kadang dia kata qalqalah wusta. Ada setengah kitab lah dia ditulis itu qalqalah wusta dia kata. Tapi itu kita tak adalah, tak dibincangkan dalam kitab ni Okey, contoh yang keempat. Ni biasa kita baca kan, kalimah ni kan. Apa dia? Ajma'in. Okey, ikut ajma'in. Dari aj. Hamzah jim mati di atas aj. Tak boleh baca ajma'in. Kalau ajma'in tak ada lantunan. Dia ajma'in. Kan? Ada lantunan sedikit. Iaitu dipanggil qalqalah sughra. Kalau ajma'in tak lantunkan, tak kuat, tak boleh lah. Tak bunyi lantunan tu dia mesti ajma'in. Okey. Kemudian di situ pun ada satu saja huruf qalqalah, iaitu huruf jim lah yang kita lantunkan. Yang kelima, contoh yang kelima apa dia? Ayat dia laqad arsalna. Okey, ikut laqad arsalna. Okey, di sini laqad. Dia tak boleh laqad, laqad. Ataupun jangan laqad. Laqad jadi lam di atas la. Lam di atas la. Laqad. Okey, dilantunkan. Di sini pun dal tu berada di hujung kalimah kan. Tetapi dia bertanda mati dan kita baca wasal. Wasal ni maksudnya baca bersambung kan. Okey, kemudian arsal hamzah ra mati di atas ra tu dibaca tebal tafkhim. Kemudian salna. Kalau di sini terkadang huruf yang mati kadang dia boleh macam kita baca qalqalah tapi sebenarnya salah. Contohnya laqad arsalna salna. Kan dia tak boleh salna, dia salna. Dia mati kan, salna. Dia tak boleh salna. Kadang kita tak perasan sebab huruf hijaiyah yang bertanda mati ni 5 huruf ni saja yang dilantunkan. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Macam juga Fatihah. Alhamdulillah, kan? Dia tak boleh ala kan? Bila ala dia jadi qalqalah. Ataupun surah Al-Fil kadang fi tadlil, kadang fi tadlil, iaitu huruf dad kan. Kadang banyak yang bertanda mati lah. Yang bertanda mati kadang kita tak perasan kadang dia terqalqalah. Saya sebut huruf terqalqalah. Wa id arsalna contohnya kan. Id huruf zal kan. Jadi wa id macam tu. Kadang huruf yang bertanda mati kita terqalqalahkan Tapi huruf tu tak diqalqalahkan, dia ada sifat dia. Tetapi bagi 5 huruf ni, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan huruf dal mesti dilantunkan sedikit. Kalau bacaannya wasal bersambung contohnya macam tadilah laqad kalau kita tak baca lantun jadi laqad arsalna. Tak boleh laqad, dia mesti laqad. Okey, itu di antara contoh-contoh qalqalah sughra. Okey, cuba kita baca sekali lagi contoh-contoh kalimah tu. Kita bagi bimiqdarin mutma'innah rabbi habli ajma'in laqad arsalna. Jadi dilantunkan, dipanggil qalqalah sughra. Qalqalah sughra.
Kalau dalam surah Al-Ikhlas tu lam yalid, lam yalid wa lam. Yalid, yalid. Tak boleh baca lam yalid wa lam yulad. Tu salah. Kita yalid terus Mesti yalid, yalid. Sebab ingat kalau yang baca wasal qalqalah sughra, dia mesti bersambung. Okey, itu qalqalah sughra. Okey. Jadi dah masuk bab. Hampir. Okey. Jadi sifat-sifat qalqalah ini dia terbagi dulu. Yang pertama ni qalqalah sughra dan satu lagi dipanggil qalqalah kubra. Jadi qalqalah kubra ni saya rasa akan datang kita bincangkan sebab dia ada satu lagi dia panggil qalqalah akbar. Pecahannya qalqalah akbar. Jadi hari ini kita masuk safir tadi, sifat safir, okey, dan diikuti dengan qalqalah. Tapi qalqalah baru satu. Belum masuk yang ada pecahan dia. Cuma perlu diingat qalqalah bukan sifat berlawanan. Dia sifat tunggal, cuma ada pecahan, ada bahagian. Dia qalqalah, cumanya secara ringkasnya yang kita kena tahu qalqalah ni dia ada qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Dan satu lagi dipanggil qalqalah akbar. Itu pecahan satu lagi lah, itu kalau waqaf yang bersabdu lah, qalqalah. Jadi tadi kita dapat safir yang pertama sifat yang tunggal yang pertama adalah apa dia? As-safir. Berapa huruf safir? Ada 3. Iaitu huruf apa dia? Huruf sad, huruf zai dan huruf sin. Desiran desiran. Ketiga-tiga huruf ini dia panggil safir sifat dia. Dan satu lagi sifat qalqalah yang tunggal adalah qalqalah ada 5 huruf. Huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan huruf dal. Dan qalqalah ini dia ada terpecah kepada 2 bahagian. Yang pertama qalqalah sughra yang kita bahaskan hari ini. InsyaAllah akan datang kita masuk qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Saya rasa cukup untuk setakat ini. Malam ni insyaAllah mudah-mudahan ada kebaikannya untuk sama-sama kita bincangkan. InsyaAllah akan datang kita sambung pada dalam lagi bacaan qalqalah, sifat qalqalah insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap kelemahan diri saya sendiri pun ampun dan maaf. InsyaAllah kita bertemu lagi pada akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.